Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan untuk emosi ni dia terbentuk dengan baik. Salah satu bentuk ialah disrupt emosi tu. Kacau dia. Antara cara nak kacau ni bila Nabi sebut pasal marah. Nabi kata apa? Ambil wuduk kan. Ambil wuduk. Kau tengah berdiri, duduk. Kenapa proses tu perlu ada secara fizikal? Selalu orang cakap agama ni ialah pentingnya spiritual. Agama ni pentingnya macam mana kita berfikir. Tak, dia penting juga dari sudut fizikal. Sebab kita diciptakan fizikal dan emosional dan segala bentuk ni semua kena ada unsur dia. So kita kena jaga semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam tempoh sekitar 2 hingga 3 jam untuk sama-sama merenungi dan juga melakukan refleksi terhadap suratul Fatihah, iaitu surah yang dipanggil sebagai Ummul Kitab ataupun Al-Asas ataupun pelbagai nama Al-Kafi, Al-Syafi, Al-Wafi dan sebagainya. Nanti kita akan bahaskan. Bagi yang baru sampai, ada tempat duduk di hadapan sana. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi kat situ. Sini ada 1, 2, 3, 4. Saya tak pasti hari ni berapa orang datang. Saya tak rasa ramai sangat pun. Cumanya dalam pendaftaran di online ada lebih kurang almost 300 orang yang mendaftar. Dalam fizikal ada sekitar dalam 140 macam tu lah. Tapi saya tak rasa 140 akan berada di sini sebab cumanya kalau tiba-tiba ada kalau tiba-tiba ada saya okey je kalau nak duduk kat sini. Saya tak masalah sangat lah. Selagi dia tidak mengganggu saya nak berjalan dekat whiteboard tu okey je, InsyaAllah. Dah rekod okey. Hari ini insyaAllah kita akan sama-sama merenungi suratul Fatihah. Dan masa yang kita ada tidak begitu panjang. Maksudnya untuk kita bahaskan surah Al-Fatihah, selalunya sebenarnya paling cepat saya pernah buat suratul Fatihah ialah 4 jam. Paling cepat. Jadi hari ini insyaAllah saya akan cuba untuk rangkumkan, ringkaskan sekurang-kurangnya perbincangan kita pada hari ini melalui sempena bulan Zulhijjah, satu bulan yang sangat-sangat utama, hari-hari yang sangat mulia pada hari-hari ini, menjadi bahagian daripada kita untuk mula renung balik apa yang kita baca, apa yang kita ulang, sebab dia ialah satu surah yang kita panggil sebagai surah Al-Mathani, iaitu surah yang memang diulang-ulang, surah yang dibaca setiap waktu. Dan la salata illa Fatihatul Kitab, tidak akan sah salat itu melainkan bila dibacanya suratul Fatihah. Jadi nak katanya surah Al-Fatihah ni kenapa dipilih menjadi satu surah yang utama dan ulung, nanti kita akan study. So kita akan nampak, oh patutlah. So kita nak kena kembali balik kepada benda yang sama. Dan begitu juga kalau kita study di dalam beberapa athar yang merujuk kepada suratul Fatihah, disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anha, idza a'lalta aw ishtakaita fa'alaikal bil asas. Bila kamu rasa sakit ataupun kamu rasa tak okey, bila kamu rasa macam derita, bila kamu ingin mengadu kesakitan itu, maka hendaklah kamu pulang semula kepada al-asas ataupun kepada surah Al-Fatihah. Balik semula kepada asas dan pasak kepada agama ini. Dan bahkan direnungkan juga oleh para ulama mengatakan bahawasanya seperti Imam An-Nasafi mengatakan suratul Fatihah menjadi penafsiran kepada 113 surah yang lain. Sebab tu para ulama dan juga sahabat mengatakan siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah, maka dia telah hilang 113 surah ataupun 114 surah secara penuh. Jadi kalau kita tidak mampu untuk mengerti suratul Fatihah secara at least secara asas, maka kita telah hilang banyak manfaat-manfaat dan kebaikan daripada 114 surah. Maksudnya yang lainlah termasuk Al-Fatihah. So hari ini insyaAllah saya punya perbincangan kita akan buat dalam bentuk whiteboard saja. Sambil-sambil tu bolehlah kalau let's say nak baca yang saya sediakan dalam nota, saya ada sediakan dalam grup WhatsApp. So siapa yang tak ada dalam grup WhatsApp tu, jangan FOMO, ataupun jangan rasa tak belong kat sini. Ahlan wa sahlan, anda bahagian daripada Zikra. Tanyalah kawan sebelah, masukkanlah dalam grup WhatsApp tu. Ataupun kalau tak, saya tak tahu, kalau tak boleh masukkan, saya tak pasti saya setting masukkan ke tak tu. Tapi boleh airdrop lah kalau siapa yang pakai iPhone untuk share PDF tu. Cumanya boleh je baca lepas daripada kelas lah. So sekarang kita fokus pada kelas dulu. So suratul Fatihah saya akan mulakan dahulu dengan beberapa asas-asas utama
sebelum kita masuk kepada perbincangan, cumanya suka untuk saya pergi dahulu kepada teks ataupun pergi kepada surah Al-Fatihah sendiri. Surah Al-Fatihah diturunkan 2 kali. So dia surah Mekah ke Madinah, Makkiyah ke Madaniyah, both. Dia surah Makkiyah dan dia surah Madaniyah. Dia ialah surah yang pertama turun kepada Nabi SAW secara penuh. Kalau ikut kronologi, dia ialah surah yang kelima. So kalau ikut kronologi daripada surah Al-Alaq, kemudian ada beza pendapat Muzammil, Mudaththir, Al-Qalam. Kat situ 3 surah tu ada beza pendapat, tapi yang confirm Al-Alaq. Yang kelima tu ialah surah Al-Fatihah. Tapi dia ialah surah yang pertama turun secara penuh. So masa bila kita study surah Al-Fatihah, dia memang expected ialah kita tak study separuh-separuh. Dia study sampai habis. Memang full. So Allah tak bagi surah ni secara separuh-separuh, potong 3, potong 4 macam surah yang lain. Tak. Surah ni memang dapat penuh. Pertama kali turun waktu di era sekitar tahun yang kedua atau tahun ketiga kenabian, which is sekitar umur 41 ataupun 42, Nabi SAW. Kali kedua turun ketika di Madinah, ketika pertukaran kiblat. So waktu tukar kiblat, so waktu tu juga diturunkan juga suratul Fatihah sekali lagi untuk macam satu sampaikan lagi macam kembali balik pada asas yang utama, itu suratul Fatihah. Okey. Kemudian kalau kita tengok pada teks ni, kita akan nampak ada 7 ayat. Ulama khilaf dekat bismillah adakah ada termasuk pada ayat, saya tak nak masuk sangat dalam ruangan tu. Basically saya akan ambil seperti yang kita pegang, iaitu bismillah ialah termasuk dalam ayat Al-Fatihah. Walaupun dalam hadis, ada sebuah hadis yang Nabi SAW sebut, dalam hadis kudusi, Allah SWT bersumpah, aku pisahkan ataupun aku bahagikan Al-Fatihah ni kepada aku dan kepada hamba-ku. Ketika mana hamba-ku mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, aku menjawab ini. Ketika mana hamba-ku mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, aku menjawab ini. Itu ada dalam perbahasan hadis, nanti kita akan sentuh sedikit. Cuma nak katanya, walaupun dalam hadis tu kita tengok, Nabi sebut Alhamdulillah. Tetapi kita akan nampak, kita menerima pendapat mengatakan Bismillah ialah ayat yang pertama, sebab tu kita membaca Bismillah. Adapun kita menghormati pendapat-pendapat yang mengatakan Bismillah tidak termasuk daripada ayat pertama dan juga tidak menjaharkan bacaan ketika mana semayang. So ada sebahagian tempat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dia baru sebut kan. Okey, cuma kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim. So bila kita nampak dalam perbahasan ni, kita dapat ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi sekali lalu dulu, baru kita pergi satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, segala puji dan terima kasih bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan yang dia yang mengasihani, dia ataupun dia yang pemurah lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, dia yang memiliki Yaumiddin, hari pembalasan ataupun hari agama pun kita akan bahaskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami khususkan penyembahan dan ketundukan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami dan bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, yang menegak, yang boleh berdepan dengan pelbagai hal. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang mana diberikan nikmat, yakni nikmat keimanan, alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai, yakni orang tahu tapi tak buat, waladdallin, dan jalan orang sesat yang tak tahu dan tak peduli pun nak ambil tahu. So nanti kita akan bahas satu-satu. Dalam surah Al-Fatihah kita akan dapat dia terpisah 2 dekat sini bawah Malik Yaumiddin. So 1, 2, 3, 4, lepas tu dia terpisah. Kita panggil iltifat, iaitu perubahan daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain. Kalau perasan dekat sini kita bercakap tentang Allah dengan nama Allah, kemudian kita kata tentang segala puji dan terima kasih bagi Allah, dialah yang pemurah lagi Maha Penyayang, dialah Ya'un ataupun memiliki hari pembalasan. Masuk je kat sini kita ada tukar bentuk, iaitu kita kata hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Maksudnya sekarang kita bercakap kepada Allah. So surah Al-Fatihah dia bermula dengan bercakap tentang Allah, dia menuju kepada bercakap kepada Allah. So dia permintaan. Dipanggil juga sebagai surah ad-du'a, surah yang meminta, yang Allah ajarkan macam mana nak minta. Instead Allah kata sembahlah aku seperti mana di ayat-ayat lain, tapi ayat yang awal-awal turun dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah yang penuh, ajar pada Nabi, ajar para sahabat, ajar kepada kita semua, iaitu ajar
tidak disuruh, macam bukan disuruh sembahlah aku, tapi kita diminta oleh Allah Ta'ala sebut perkataan ni. Hanya kepada engkau lah kami meminta. Ni satu juga bentuk bagaimana Allah mengajarkan hamba-Nya bagaimana ingin bercakap kepada Tuhan. So bahagian daripada kita, bila kita dalam relationship, kita tak tahu nak minta maaf. So bila kita buat salah, kita diam, lari, balik dengan expectation dah okey. Tak okey. Ada benda yang beneath, ada benda yang tersimpan dekat bawah tu, dia tak discover lagi. So mungkin dekat depan kita kata pasangan suami isteri balik rumah okey, tapi ada benda yang tak selesai sebab kita tak belajar kalau buat salah, saya nak minta maaf macam mana. So macam tu juga bila Nabi Adam AS bila melakukan kesilapan, diajarkan kepadanya kalam, iaitu sebut Rabbana zalamna anfusana. So memang Allah ajarkan macam mana nak cakap. Ni satu bentuk yang Allah bagi tahu, bila kau deal dengan aku ajarkan macam mana nak minta maaf, macam mana nak cakap, macam mana nak menyembah dan sebagainya. So dia tidak membiarkan kita sebagai hamba clueless. Kita tahu jalan dia. Dan dia bermula dengan isti'adzah. Isti'adzah ni sebuah perlindungan. Allah SWT sebut wa idza qara'ta al-Quran fasta'idz billahi minasyaitanir rajim. Bila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah ke atas kamu untuk beristi'adzah ataupun memohon perlindungan. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. So perlindungan tu perlu walaupun baca Quran. Perlu walaupun dalam ruangan solat. Sebab syaitan ni dia sentiasa boleh masuk dalam apa-apa ruang, dan kita akan cuba tengok juga maksud syaitan dan macam mana dia punya spesies. Sedikit lah, saya tak boleh nak sentuh semua benda. Cumanya at least kita boleh nampak gambaran sedikit demi sedikit dalam suratul Fatihah dalam tempoh 2 hingga 3 jam ni, insyaAllah. So ini gambaran penuh suratul Fatihah. Mari kita tengok, nanti saya gunakan whiteboard ni untuk saya pergi kepada perkataan demi perkataan yang penting untuk kita bahas lah. Semua penting, cumanya tengok kepada kesempatan waktu kita. Baik, kita pergi dulu kepada nama-nama surah Al-Fatihah. Al-Fatihah maksudnya apa? Buka, pembukaan. Fatihah, pembukaan, sesuatu yang membuka. Pertama dinamakan suratul Fatihah kerana ia membuka Al-Quran itu sendiri, menjadi kunci kepada 113 surah yang lain. Dan kalau kita perhatikan tafsiran suratul Fatihah, di dalam mana-mana kitab tafsir, kita akan dapati suratul Fatihah kebiasaannya menjadi surah yang paling panjang tafsirannya. Contohnya saya ambil, yang ni terjemahan lah, English, yang ni An-Nasafi, yang ni Ar-Razi punya terjemahan daripada Syekh Sa'id. Suratul Fatihah 7 ayat. Tebal kan? Subhanallah kan? So saya rasa waktu saya baca dulu dalam lebih kurang saya ambil masa, sebab saya baca sikit-sikit, setahun macam tu lah. Tapi kalau let's say baca sekali habis, mungkin dalam sebulan boleh habis kot, dah 500 muka je. So okey lah. So sebulan boleh habis, insyaAllah. Bergantung kepada kerja masing-masing lah. Kerja sibuk tak boleh lah kan, insyaAllah. Okay. So secara asasnya kenapa suratul Fatihah dalam banyak penafsiran dia menjadi panjang? Sebab ia menjadi kunci kepada 113 surah yang lain. Dia menjadi tafsiran. Contohnya macam bila kita baca pasal Maliki Yaumiddin, ayat Maliki Yaumiddin ialah rangkuman kepada semua ayat Quran yang cerita pasal hari kiamat, hari akhirat, pasal syurga, pasal neraka. So dirangkumkan macam tu. So basically bila kita dalam Al-Fatihah ni, bila kita semayang, kita sebenarnya sedang touch semua tema-tema utama dalam Al-Quran. So bila kita Allahu Akbar, waktu kita ulang surah Al-Fatihah, kita sedang membaca inilah essence kepada agama ni. Sebab tu salah satu hikmah diturunkan 2 kali dekat Mekah dan Madinah supaya audiens dekat Mekah dengar, audiens kat Madinah pun dengar, sebab dua-dua audiens yang berbeza, konotasi yang berbeza, worldview yang berbeza, framework berfikir yang berbeza. Orang-orang Mekah dia ada perbezaan dari sudut macam mana dia berfikir tentang sembahan. Orang-orang Madinah dia lebih kepada negara ataupun negeri majmuk, banyak agama, perbincangannya lebih kompleks, perbincangannya lebih kitab, perbincangannya lebih buku. So dua-dua ni perlu dapat.
Sama ada orang tu sifatnya businessman tetapi dia tidak menulis sangat. Sebab orang Madinah lebih banyak menulis berbanding orang Mekah. Dan itu juga salah satu sebab kenapa asbabun nuzul di Makkiyah, di Mekah, kurang untuk kita dapat akses. So ada ayat turun, asbabun nuzulnya apa? Tak semua kita dapat akses. Sebab di Mekah. Satu lagi sebab waktu tu tengah hari-hari pergelutan. 10 tahun yang terawal, 13 tahun yang terawal. Itu hari-hari sukar untuk Nabi SAW dan juga para sahabat. Jadi bila sukar sangat, kita tak menulis waktu susah sangat. Tak ada masa. Orang ada menulis, cumanya kadang-kadang orang akan fikir nak cari makan dan sebagainya. Walaupun kalau kita tengok sebenarnya tulisan di era peperangan lebih sedap lah. Dia macam lebih menunjukkan sisi ada sesuatu yang berlaku. Tapi di Madinah, sistem ahli sufah ada, sistem pelajaran ada orang yang duduk dengan Nabi SAW, ada orang yang dapat sponsorship untuk hafal hadis, ada orang sponsorship untuk dapat hafal Quran dan sebagainya. So penjagaan ilmu tu lebih teratur. Sebab tu kita nampak dekat Madinah, dia punya ayat-ayat pun panjang-panjang, ayatnya pun lebih sifatnya ada hukum hakam. So complexity tu boleh dibahaskan kerana kita ada space. Contoh kalau kita tengah bergelut dengan adik-beradik, jangan sembang pasal hukum hakam lebih-lebih. Kita tengah emosi tak stable. Emosi tak stable, kalau kita cerita pasal banyak sangat hukum hakam, dia susah untuk diterima. Kita kalau tengah tak stable, kita cakap benda yang sangat simple, benda yang sifatnya emotional, benda yang sifatnya cara berfikir, benda yang sifatnya moral, dia ialah sesuatu yang senang untuk diakses, senang untuk diserap. So suratul Fatihah, kenapa antara sebab dia panjang perbahasannya, kerana dia menarik kepada semua perbahasan dalam Al-Quran. Itu sebab dia. So apa nama-nama yang ada? So kita tengok. Yang pertama tadi Al-Fatihah, dia membuka Al-Quran ini sendiri. Dia membuka pintu kepada Al-Quran ataupun kunci kepada Al-Quran itu sendiri. Dan dia juga ialah menjadi kunci kepada pemendaharaan ataupun kita panggil sebagai dalam disebutkan oleh Nabi SAW, Fatihatul Kitab kanzu min kunuzil arshi, iaitu surah pembuka Alkitab ini ialah bahagian daripada khazanah daripada bahagian daripada khazanah yang ada di Arsh. So dia khazanah. So Fatihah ni lah macam pembuka pada khazanah tu. So antara nama-nama yang kita panggil sebagai nama yang seiras ataupun nama lain bagi suratul Fatihah, yang pertama ialah Ummul Kitab. Iaitu kita biasalah kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah kan. So Ummul Kitab dinamakan kerana para orang Arab memanggilkan ataupun kita biasa terjemah sebagai ibu, tapi dia bukan maksud literal ibu. Cumanya sesuatu yang datang dari sesuatu kita panggil ibu lah. Kita datang dari ibu, rahim ibu. So ibu yang menyebabkan kita, dan banyak hal-hal dalam hidup kita ni disiapkan oleh ibu. So kita panggil iaitu asas dan pasak kepada sesuatu, tempat kita pulang, tempat kita balik, tempat kita datang, kita panggil So Ummul Kitab ialah bila kita ada satu masalah, balik semula kepada Al-Fatihah. Bila kita ada isu, balik semula kepada Al-Asas, pada Al-Fatihah. Sebab tu juga disebutkan oleh Ibn Abbas tu, bila kamu sakit, bila kamu nak mengadu sakit, bila kamu tak okey, pulanglah dekat Al-Asas. Balik semula kepada ibu, Ummul Kitab tu. Okay, asas dan pasak tu. Kemudian dipanggil juga sebagai surah As-Sab'ul Mathani, iaitu surah 7 yang diulang-ulang. Ini nama lain lah kerana kita mengulang 7 ni, kerana tidak sah salat melainkan dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian dipanggil juga sebagai surah Asy-Syifa. Disebutkan oleh Nabi SAW, Fatihatul Kitab syifa'un min kulli da'in. So dia menjadi satu penyembuh bagi dari segala hal-hal penyakit ataupun segala kesakitan, segala benda-benda yang rumit dalam hidup kita, derita, maka dia menjadi sebuah antidot, ubat. Dipanggil juga surah Al-Wafi ataupun Al-Wafiyah, iaitu surah yang sempurna. Dipanggil juga sebagai surah Al-Kafiyah, sebagai surah yang mencukupi, yang mencukupkan sesuatu. So kalau kita nak belajar tentang redha, kita sebenarnya boleh renung balik suratul Fatihah. So bayangkan, kita setiap hari di dalam ruangan lingkup ni, kita akan balik semula kepada surah Al-Fatihah. Kita akan balik semula kepada salat. So kalau hari kita tak stable, hari kita tak okey, hari kita nak melawan, kita akan balik semula kepada suratul Fatihah, kita akan menyerah semula. So emosi kita tu dia akan ada disruption sikit. Nabi kita SAW selalu mengajarkan untuk emosi ni dia terbentuk dengan baik. Salah satu bentuk ialah disrupt emosi tu, kacau dia. Antara cara nak kacau ni, bila Nabi sebut pasal marah,
Nabi kata apa? Ambil wuduk kan. Ambil wuduk. Kau tengah berdiri, duduk. Kenapa proses tu perlu ada secara fizikal? Selalu orang cakap, agama ni ialah pentingnya spiritual. Agama ni pentingnya macam mana kita berfikir. Tak, dia penting juga dari sudut fizikal. Sebab kita diciptakan fizikal dan emosional dan segala bentuk ni semua kena ada unsur dia. So kita kena jaga semua. So bila kita duduk, bila kita baring, kita sedang mengacau daripada emosi tu terus bertumbuh laju. So kita kacau dia. Contoh macam bila kita tengah drive, kita marah sangat. Cuba pergi ke tepi, tutup enjin. Dah tak boleh kejar orang tu. Kau tak nak kejar tadi kan? Jadi maksudnya daripada asalnya nak kejar, kita dah terkacau. So bila dah terkacau, dia jadi macam ada distraction kat situ. So dia jadi satu gangguan yang menyebabkan kita tak boleh nak dapat engage dengan emosi tu terlalu lama. Emosi tu ada cara alir dia, tapi nak katanya itu ialah salah satu sebab. Jadi salat bila kita baca Al-Fatihah, dia macam kacau sikit. Waktu-waktu kita nak bergaduh, waktu-waktu kita nak marah dan sebagainya, dia akan jadikan kita redha, akan jadi kita kafiah, kita akan rasa cukup. Dipanggil sebagai surah Al-Asas, seperti yang saya bahas tadi, surah untuk kita kembali ataupun surah sebagai pasak. Dipanggil juga sebagai surah Al-Hamd, surah yang sifatnya puji dan terima kasih sekaligus. Itu surah Al-Hamd. Jadi kita akan bahas juga apa maksud Al-Hamd ketika mana kita sampai pada ayat tu. Kemudian surah Al-Waqiyah, iaitu surah yang melindungi ataupun surah yang menjaga. Datang perkataan waqa. Dari kalimah itu juga muncul kalimah taqwa. Sebab kata, dan Imam At-Tabari juga mengatakan bagi setiap hal yang menyeluruh dan menjadi pasak bagi sesuatu, orang Arab yang panggil ibu. Okay? So surah Al-Fatihah secara gambaran dia, pertama diturunkan secara ketika dakwah secara rahsia. Ini fasa pertama lah, kali pertama diturunkan. Surah yang kelima turun selepas Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudassir. Tetapi saya ingatkan semula, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudassir ada perbezaan pendapat berkenaan dengan turutannya. Mana satu dulu. Tapi dikatakan dia tiga yang bergerak, maksudnya dia tiga yang berjiran. Kemudian dia surah yang pertama turun secara sempurna di Mekah, kemudian turun lagi di Madinah ketika era penukaran kiblat. Kemudian dikenali sebagai Ummul Quran, Ibu Al-Quran, menjadi teras, dan juga penurunan ini menjadi akar dan kunci kepada kesemua 113 surah yang lain. Mari kita tengok serba sedikit berkenaan dengan hadis yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah sebelum kita masuk kepada perbincangan suratul Fatihah. Pertama, ini ialah surah yang Nabi ajarkan, surah paling agung. Kuntu usalli fil masjid. Kata daripada Abu Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu anhu, kata kuntu usalli fil masjid. Aku tengah solat dekat masjid. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibuhu. Lalu Rasulullah SAW panggil aku, tapi aku tak sambut, aku tak jawab. Fakultu, ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Wahai Rasulullah, aku tadi tengah semayang. Baginda bersabda, alam yakulillah istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Bukankah Allah berfirman, sahutlah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyeru sesuatu kepada yang menghidupkan kamu. Lalu thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, law 'allimannaka suratan hiya a'zamus suwar fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Aku nak ajar kat kau ni satu surah yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kau keluar dari masjid. Ini salah satu pedagogi ataupun cara Nabi mengajar. Nabi suka untuk akan tanya, tahu tak amal yang terbaik? Ini salah satu ciri-ciri ataupun bentuk juga macam mana kita nak elak daripada mengumpat orang. Sebab kita suka nak cakap pasal orang kan. Tapi boleh je kita tukar kepada benda yang terbaik. Tapi kalau let's say kita masih nak cakap pasal orang, fine, cakap macam ni. Kau rasa apa green flag bagi seorang suami? Contoh. So dia bukan pasal orang lain, spesifik. Dia ialah pasal ciri-ciri. So dia bentuk perbualan afdal. Okay? Tak digalakkan. So Nabi SAW kata, nak tak aku ajar satu surah yang sangat agung, sangat-sangat azam, sangat-sangat terpaling agung dalam Al-Quran sebelum kau keluar daripada masjid. Thumma akhadha biyadi.
Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. So ketika baginda nak keluar, aku berkata, alam takul law 'allimannaka suratan hiya 'azamu suratin fil Quran. Bukankah kau tadi kata nak bagi tahu kat aku, nak ajar kat aku surah yang paling agung dalam Quran? Kemudian Nabi SAW kata, qala alhamdulillahi rabbil alamin ya sab'ul mathani wal Quranul azim alladhi utituh. Nabi kata alhamdulillah rabbil alamin, iaitu surah Al-Fatihah. Kemudian itulah 7 yang diulang-ulang dengan penuh pujian, dan Al-Quran yang agung diberikan kepada aku. Nabi boleh je bagi tahu Quran diturun kepada aku, tapi Nabi bagi tahu surah Al-Fatihah dan Al-Quran diturunkan kepada aku. So Nabi ada buat satu perpisahan dekat situ untuk gambarkan surah Al-Fatihah memang dalam Quran, sebab kita nampak surah dalam hadis yang bagi tahu, nak tak aku ajar azam, satu benda yang sangat agung dalam Quran. Tapi memisahkan tu untuk menggambarkan benda tu sangat besar, benda tu sangat agung. Dalam hadis yang lain disebutkan juga, terima kasih, Ummul Quran ya sab'ul mathani wal Quranul azim. Ummul Quran ialah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Dan juga di dalam hadis yang lain, ketika mana kita menyebutkan alhamdulillah, dia menunjukkan kita bersyukur, iaitu daripada Hakam bin Umar, wa kanat lahu, dan dia merupakan sahabatnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, idza qulta alhamdulillah, jika kamu mengucapkan alhamdulillah, yakni segala puji dan terima kasih bagi Allah, faqad syakarta Allah, maka kamu telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menambahkan kepada kamu. Dia berkata, telah dikatakan orang yang mengucapkan segala puji bagi Allah adalah pujian kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang indah, dan ucapannya asyukru lillah, syukur bagi Allah adalah pujian baginya kerananya berkat dengan. Okey. So dalam hadis ini nak bagi tahu berkenaan dengan bila kamu menyebutkan alhamdulillah, maka itu tanda kamu bersyukur. Sebab ada ayat yang lain bagi tahu kalau kamu syukur, Allah akan tambah. So kita nak tahu macam mana nak bersyukur. So perbahasannya panjang, dan one of them ialah menyebut alhamdulillah, sebut alhamdulillah, dan juga mengerti suratul Fatihah secara penuh untuk memahami apakah maksud syukur itu sendiri. So kita akan tengok satu persatu insya-Allah, dan apa beza syukur dengan juga hamd dan sebagainya. Baik, mari kita masuk kepada, sebelum ayat pertama, isti'azah dahulu. Isti'azah ataupun a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kat belakang dapat tempat duduk okey ke? Boleh Okey. Ada kerusi lagi kalau nak di belakang. Kalau tak cukup satu lah. Biasanya cukup kan, insya-Allah. Okey, isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzu maksudnya aku berlindung, aku memohon perlindungan. Datang dari kalimah a'udz. Kalimah a'udz di dalam bahasa Arab selalu digambarkan sesuatu yang melekat pada daging, sesuatu yang berpaut. Disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Isfahani dan juga Hasan Jabal dalam kamusnya Al-Mu'jam Al-Ishtiqaqi, menggambarkan a'uz selalu digambarkan oleh Arab sebagai satu keadaan, contohnya tulang. Ni kalimah Arab dia bukan maksudnya a'uz secara perbahasan ni, cuma kita nak bagi tahu setiap daripada perkataan bahasa Arab ni dia ada bayangan dia ada bentuk dia ialah bahasa yang imaginatif, taswirul fanni, bahasa yang sifatnya ada sinematografi dia. So bila disebutkan kalimah tu, dia berserta dengan patutnya orang akan fikir vibe perkataan tu macam mana. Saya selalu sebut benda ni, kalimah Arab, akar dia urb, maksud dia apa? Overflow. Kalimah, even perkataan bahasa Arab tu sendiri, maksudnya lah bahasa yang sifatnya bila dia kendong makna tu overflow. Banyak sangat makna nak kendong, tak cukup. So kalau sungai tu air dia sampai melimpah-limpah, maksudnya bekas tu, satu bekas dia membawa terlalu banyak sangat air. So perkataan bahasa Arab bila dia bawa sesuatu, dia terus bawa satu benda yang macam, satu kendongan yang macam kita akan nampak, apa maksud dia? Contohnya kita akan jumpa ihdinas siratal mustaqim, tunjuk atau bimbing, disebut sebagai hada ni juga ialah benda yang sifatnya unuq ataupun leher, benda yang mengarahkan. So contohnya kalau kita tak ada leher, macam kita nak pandang ke sana? So tak tahulah, kita diciptakan memang ada leher lah kan.
Adalah binatang yang tak ada leher. Tapi saya tak pasti macam mana dia berpusing. Tak tahu apa. Tak apalah. So contohnya macam bila kita tengok auz, kalimah dia bermaksud satu benda daging yang sifatnya melekat dan berpaut pada tulang sampai dia tak boleh nak berpisah. Maksudnya dia begitu lemah sampaikan dia tidak boleh berdiri sendiri. Dia perlukan tulang. Dia perlukan tulang untuk dia ada tempat. So ada benda yang sifatnya dalam ilmu akidah kita panggil sebagai arat dengan jauhar. Basically ada benda yang sifat dia tidak boleh berdiri di atas kaki sendiri. Contoh, warna. Boleh terbayang tak warna berdiri di atas kaki sendiri? Contohnya warna biru. Yang ni warna biru ni dia kita boleh nampak sebab dia melekat pada unsur pen. Dia jadi dakwat. Dia melekat kat sini. Cuba bayangkan warna dia macam warna. Ada? Ketinggian. Contoh macam boleh tak tinggi dia berdiri sendiri? Dia mesti perlukan jasad. Benda yang sifatnya atom bergabung dan sebagainya. So baru kita boleh ada arat. Arat ni maksudnya adalah satu benda yang berpaut kepada benda tu. So satu benda yang sifatnya tidak boleh berdiri sendiri itu ada bahagian kecilnya pada makna auz, iaitu dia tidak boleh berpaut, dia lemah. So dia kena dia maksudnya dia bukan tak boleh paut, dia tak boleh berdiri sendiri, dia kena berpaut. So a'udzubillahi minasyaitanirrajim. So kita sebut aku berlindung, maksudnya aku berpaut pada Tuhan dan aku tidak boleh hidup tanpa pautan aku pada Tuhan. Itu. So dia sebuah pautan. Sebuah keadaan yang mana kita tidak boleh berada di atas muka bumi ni melainkan kita dapat pautan Allah Ta'ala. A'udzubillah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, billah. A'udzubillah, bila sebut nama Allah, kata Syekh An-Nabulsi dan juga para ulama yang lain, nama Allah bila disebutkan, dia akan bawa semua nama Asma'ul Husna yang lain. 99 nama yang lain. So bila kita sebut a'udzubillah, maknanya dia boleh maksud a'udzu billah ar-razzaq contohnya. Contoh macam ni. Aku berpaut, berlindung kepada Allah Ta'ala waktu kita tengah tak okey dari sudut rezeki. Maksud Allah kat situ maksudnya Tuhan yang memberikan rezeki. Waktu kita memerlukan kelembutan, rasa hidup keras, a'udzu billah al-latif, iaitu aku berlindung berpaut kepada Tuhan yang sifatnya latif. Kalau kita dalam keadaan yang sifatnya rasa marah, perlukan keadilan untuk ditegakkan, kita kata a'udzubillah, aku berlindung berpaut kepada nama Allah yang sifatnya membalas, bagi contoh. So kita sebut nama Allah, kita akan bawa semua nama Allah sekali. So sebab tu sebahagian daripada para ulama mengatakan ketika mana kita ada benda yang tak stable dalam diri kita, pulang balik belajar nama Allah. Kalau kita ada isu dari sudut rezeki, rasa macam tak boleh nak, kita punya dalam keadaan kita punya worry ataupun kita punya kebimbangan penuhnya pada rezeki, belajar balik nama Allah Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah dan sebagainya. So dia akan buatkan kita lebih tenang dekat situ. So kita ada tempat pulang. So itu a'udzubillah minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang dilontar ataupun direjam. So syaitana maksudnya ialah yang jauh daripada kebenaran dan menjauhkan orang daripada kebenaran. Mikana minal jinni wal ins, kata Allah Ta'ala. Dia datang dari kalangan jin dan manusia. So memang ada makhluk khusus dalam kalangan jin yang kita tak nampak, yang sebab dia jin, Iblis punya keturunan menjadi syaitan untuk goda kita. Dan godaan di dalam sebuah Al-A'raf sebut fadallahuma bighurur. Dia akan tarik kita pelan-pelan, slow. Orang yang Melayu, totok Melayu, takkan digoda masuk Kristian. Tak boleh. Syaitan pandai, dia takkan tarik orang tu pergi Kristian. Tapi kalau totok, dia boleh tarik orang tu pergi bomoh. So dia takkan tarik orang kepada tempat kesalahan yang tak sesuai dengan dia. So syaitan fikir dia ada PhD pasal kita, dan maybe lebih postdoctorate pun ada juga. So nak katanya semua benda yang pasal kita, dia study pattern. So kalau let's say kita gagal satu benda, dia kata okay, aku catat dia gagal kalau macam ni, maknanya dia tak sesuai untuk benda ni. Kejahatan ni
tak sesuai, dia punya pattern tak sesuai dengan behavior dia. Behavior dia, dia boleh bagi kejahatan yang lain. Contoh, kalau orang tu ada addiction, dia akan tarik kepada macam-macam bentuk addiction yang lain. Kalau contohnya datang dalam keluarga yang sifatnya sangat-sangat kaya tapi pentingkan nama, susah untuk kita jumpa dia masuk dalam ruangan dadah isap. Maksudnya isap dadah. Tapi senang untuk kita jumpa jual dadah. Dia takkan digoda untuk isap dadah, dia digoda untuk jual dadah. Sebab tu dalam Ibn Jauzi punya buku Talbis Iblis membahaskan kepada kita bagaimana iblis ataupun syaitan menarik kita, dia customize. Orang yang belajar, ingat tak kena goda ke? Macam-macam jenis godaan dia dapat. So dia customize. Orang yang semayang setiap waktu, ada bentuk godaan dia. So syaitan bila tarik orang yang semayang, dia kadang-kadang bukan tarik orang tu tak semayang. Orang tu semayang banyak sampai dia fikir orang lain semua bodoh, tak reti dan sebagainya. Boleh jadi macam tu. Ataupun kadang, dan termasuk juga Ibn Jauzi kata, sini saya terkejut waktu mula-mula baca, salah satu godaan kepada qari ialah godaannya ialah membiarkan dia membaca Al-Quran, berlagu, duduk dalam lagunya non-stop sampai lupa nak faham Quran. So akhirnya dia cuma tahu lagu dalam Quran, tak tahu apa sebenarnya makna dalam Quran. So itu salah satu godaan. So godaan ni besar. So itu kita panggil sebagai minal jin, dalam kalangan jin. Tapi ada tak syaitan di kalangan manusia? Ada. Dan surah An-Nas Allah kata minal jinnati wan nas. Syaitan tu memang datang di kalangan jin dan juga manusia. Cuma manusia ni sifat dia yang mengajak ni kita boleh nampak lah. Cuma kita tak, orang kata macam ada tak syaitan manusia? Ada. Oh, okey, saya nampak kawan saya macam syaitan, tapi bukan untuk panggil. Masalah bila kita belajar kita macam ni macam syaitan. Tak, kita menangguhkan judgement kita. Tetapi kita kena faham ada perangai-perangai ni dia membawa kepada itu. Yang kita faham mungkin dia pun kalah daripada syaitan dan menjadi ejen syaitan tu sendiri. Faham? Okey? Tak tahu dapat commission ke tak? Okey. So a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kita minta perlindungan. Ada kerusi lagi puan kat belakang. Boleh keluarkan. Okey. Ada dua lagi kat sini. Kosong ni? Ada. Ini pun ada. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. So kita minta perlindungan dan berpaut pada Allah Taala daripada unsur-unsur yang menjauhkan kita daripada Allah Taala. Menjarakkan kita daripada kebenaran. Membuatkan kita rasa okey, feel good dengan benda tak baik. Sebab benda tak baik ni, cara syaitan dia create pada benda tu ialah salah satu benda itulah normalisasi dalam diri kita. Kata Tuan Guru ni Aziz satu ketika dahulu waktu dia bahas tentang dosa, dia kata dosa ni macam kita pijak kaki, kaki kita pijak duri. Mula-mula pijak sakit, lama-lama kebal. Dosa tu macam tu, mula-mula buat terasa salah besarnya. Lama-lama buat biasa je, okey je, sampai jadi habit. Dan benda serius, khususnya kepada anak muda yang mula addicted pada pornografi. Dia mula-mula rasa, tak patut tengok benda ni. Lama-lama dia jadi harian punya kemahuan. Dan dia rasa okey. Ini bahaya. Dia menyebabkan otak tumpul, hilang berkat, hilang macam-macam benda dalam hidup. Okay. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. So, benda ni kita sebut dekat dalam semua. Bila kita buat apa-apa, kita sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan inilah satu bentuk yang kata Ar-Razi, kita humble ourselves, kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya kita tak boleh nak urus diri kita dan kita tak boleh nak lindung diri kita pun. Diri kita sentiasa terdedah kepada bahaya, maka sebab itu kita belajar a'udzubillahi minasyaitanirrajim, daripada syaitan yang direjam. Kenapa direjam? Kerana kejahatannya ialah sesuatu yang sepatutnya sifatnya direjam, dibaling, dicampak, begitu. Mari kita mula pada suratul Fatihah. Semua okey? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ataupun Pengasihani. Nanti kita akan tengoklah maksud dia, sebab ulama Melayu pun berbeza pendapat berkaitan dengan maksud tu. Cumanya kita okey saja, yang penting kita faham essence kepada kalimah tu. Sekarang kita pergi dahulu kepada Bismillah. Kata Nabi SAW, hal yang tidak diikuti dengan Bismillah fahuwa aqta'.
benda yang tidak disebut bismillah, tidak diikuti, tidak dibaca bismillah, maka dia terputus. Terputus daripada apa? Keberkatan dan kebaikan, kestabilan dan sebagainya. So bila kita buat sesuatu, sebab tu kalimah permulaan, kita macam fikir kenapa ayat pertama mula dengan B. Dia ialah kata sendi. Betul lah Melayu kata sendi. Cikgu Melayu kat sini, saya minta maaf kalau silap. Basically majrur lah, huruf jar lah, jar dalam bahasa Arab. Okay. Kata sendi ni dengan dia perlu sesuatu kat depan kan. Aqra'u bismillah, saya baca dengan nama Allah. Saya berfikir dengan nama Allah. So bila kita guna dengan, expected ya sama ada kita letak kat depan ataupun letak kat belakang. So basically ayat ni tanpa penyempurnaan dia macam tak cukup. Sebab tu Nabi SAW kata, siapa perkara yang tidak diikuti dengan bismillah, maka dia terputus. Terputus kerana apa? Sebab kita tidak libatkan Allah dalam tindakan kita. So contohnya macam bila kita minum air. Contoh kita minum kopi. Subhanallah. Bismillah. Bila saya buat bismillah, minum kopi ni, SOE. So kopi ni, dia ada kebaikan dia. Ada macam-macam lah kebaikan dia. Tak perlulah jadi kedai kopi hari ni kan. Cumanya bila kita sebut bismillah, saya minum, ashrabu, saya minum, bismillah, saya minum dengan nama Allah. Maksudnya sekarang ni saya kata saya ada action yang saya lakukan dan saya nak Allah bersama dalam action saya tu. Iaitu dalam air ni, saya tak tahu adakah dia beri kebaikan ataupun keburukan. Dia bagi saya addict ke, kan orang addict dengan kopi kan, bahaya. Saya macam, bila minum kopi banyak sangat jadi gelabah dan sebagainya. So kita nak, apa pun sekali kefahaman kita dari sudut medical, biologi dan sebagainya tu, dia boleh selesai dengan kebaikan. Dia nak baik, benda yang baik. Sebab tu kita buat sesuatu dengan bismillah. So itu ialah perkara yang sangat-sangat penting Nabi SAW ajarkan berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan menariknya kalau kita study berkaitan dengan Bismillah, satu ketika dahulu kalau kita tengok contohnya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, mereka akan sebut Bismillah, Bismillah Uzza contohnya. Dia akan sebut nama berhala dia lah. Kenapa? Salah satu sebab psikologi di sebalik kenapa mereka memanggil berhala, walaupun bila ditanya kepada mereka siapakah yang mencipta alam ini, la yaqulun Allah. Mereka akan kata Allah, God. Kita bahas masuk Allah juga. So bila kata Allah lah yang ciptakan, Tuhan yang ciptakan, the God, Tuhan yang ciptakan. Tapi kita tak ada akses pada Tuhan tu. So biasanya dalam perbahasan-perbahasan akidah klasikal, kalau kita study tentang orang yang menyembah berhala, berhala ni asasnya ialah akses kita kepada Tuhan. So basically dia rasa macam dia tak ada akses langsung kepada Tuhan. Sebab tu dalam Quraisy punya kafir Quraisy, antara benda ialah bila disebutkan Ar-Rahman, dia kata Mar-Rahman. Ar-Rahman tu apa? Mana ada Tuhan kita boleh akses macam tu? Tuhan mana ada kasih sayang? Tuhan cipta, Tuhan tinggal, dah lah. Kita hidup sendiri. So benda tu ialah benda yang kadang-kadang orang faham Allah cipta, Allah tinggal. Tuhan cipta, Tuhan tinggal. Dan bahkan ada sebahagian daripada pendapat agama-agama yang klasik khususnya, tak boleh sebut nama Tuhan pun sebab kau tak deserve Tuhan, kau terlalu hina, jangan sebut nama Tuhan. Jangan panggil nama Tuhan. Dan kuasa-kuasa Tuhan tu daripada Tuhan yang utama telah dipisahkan kepada dewa-dewa dan sebagainya kan. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak adalah begitu pada zaman kita khususnya. Ada lagi, cumanya macam kita tidaklah ada pautan tu secara clear dan jelas. Cumanya apa yang dia pegang itu ialah satu benda, kalau kita tengok apa yang Nabi bawa, dia ialah satu benda yang reform kepada pegangan dan juga pandangan ketika itu. Dia terus nama Allah. Ada orang kata jangan sebut nama Tuhan yang tak layak. Kita mula dengan Al-Quran ni, Bismillah, dengan nama Allah. Dia macam, oh, orang akan offended. Khususnya waktu tu. Boleh ke? Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah tu sayang. So dia memecahkan balik orang untuk faham tentang konsep kehidupan di dunia ini. So ada banyak benda yang dipisah dan juga dipecahkan lantaran daripada menyebut Bismillah. Lepas kita sebut Bismillah, isim juga ialah kata nama. Dia merujuk kepada nama ataupun sifat yang ada pada Allah tu sendiri. Sebab tu bila kita sebut Bismillah, dia juga maksudnya Bismir Razak, Bismil Fattah. Maksudnya bila kita sebut Allah, saya dah bahas tadi, kita kata dengan nama Allah yang memberi, Bismil Wahhab yang memberi.
Bismil Fattah yang membuka. So bila kita sebut nama Allah, kita sebut Bismillah, kita tengah bawa semua nama Allah tu sendiri. So bila kita tak tahu kita nak minta nama Allah yang mana satu, sebab Allah. Sebab dia bawa semua. Kita tak tahu jalan ni, macam kita kata, aku tak tahu, aku langgar dinding, Bismillah. Seorang kata macam langgar dinding, kita sebut Bismillah, kita rasa macam kalimah tu biasa je. Tapi masuk langgar dinding ni bukan literal minta maaf jangan anggap langgar dinding. Maksudnya kita buat sesuatu yang kita tak tahu, dia punya kesan dia dan sebagainya, tapi kita kena buat pilihan tu, langgar dinding. So kita langgar dinding, kita buat kata Bismillah, dia bukan statement yang standard, yang kecil tau. Agama kita telah mengulangkan kita untuk kita dapat Bismillah jadi satu culture. Tapi kadang bila dia jadi satu culture, kita sampai terlupa essence kepada Bismillah, sampai kita rasa macam dia tu biasa saja. Tak. Kita ada nilai dalam buat sesuatu. Kita bawa nama Allah, kita bawa satu kuasa yang besar, kita bawa yang mengurus dan menjaga kita bersama dengan kita. Kita tidak mahu bersendirian dan sunyi dalam hidup ni sendiri. Sebab tu bila Ibn Abbas mengatakan, bila kamu rasa sedih, kamu rasa tak okey, kamu rasa sakit, balik pada al-asas. So once dengan baca Bismillah tu sendiri, kita tahu yang walaupun kita mungkin lonely, sendirian, tak ada siapa kawan dengan kita kan. Contoh, ataupun kawan kita sama je, kita teringin nak masuk grup lain ke, contoh lah kan. Tapi bila kita sebut Bismillah, kita macam sebenarnya yang cukup Allah. Suratul Kahfi, surah yang mencukupkan kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nak saya bahas Ar-Rahman Ar-Rahim sekarang ataupun masuk ke Ar-Rahman Ar-Rahim nanti? Sekarang je? Sekarang, okey sekarang. Ada seorang je cakap nanti. Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim. Mari kita masuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya dah berapa minit bercakap? 1 jam, okey. Saya dalam bahaya. Saya ada 1 jam lebih lagi. Okey, Ar-Rahman Ar-Rahim. Datang dari kalimah, ataupun biasa kita akan guna rahmah ataupun rahimah. Maksud dia ialah kasih sayang. Rahmah basically maksud dia kasih sayang. Kasih sayang yang sifatnya ar-raqqa, iaitu sifatnya lemah lembut. Kasih sayang tu ada penuh dengan kelembutan dan perlindungan. So kenapa dapat masuk perlindungan tu? Disebutkan dalam sebuah hadis juga, Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, iaitu Allah memilih nama Allah Ar-Rahim dan juga Ar-Rahman bersama dengan kalimah Rahim ibu untuk kita dapat taswiru fanni tu, iaitu dapat sinematografi kalimah tu. So bila kita nampak Rahim ibu, anak tahu tak dia sedang dijaga? Dia tak tahu. Dia tak ada idea, macam kata aku sekarang ni berada dalam air. Tak tahu. Dia tak tahu realiti tu. Kalau tanya kita, alumni Rahim semua, boleh tak kita tahu, kita ingat balik kita hidup dalam air. Yang air tu sikit je, tapi dia sentiasa bergerak lah. Pernah tak kita bayang dunia kita sebenarnya luas, walaupun sebenarnya dekat dalam ni je? Kita tak terasa sempit. Pernah tak kita keluar, tapi sebenarnya ada baby stress kan? Dia keluar ada stress tu. Feature stress. Saya tak tahulah. Yang dia berak tu, lepas tu kalau saya tengok dekat surat beranak tu, bukan surat beranak, dekat dokumen doktor tu dia tulis sebab dia dah stress. Saya macam terfikir, apa dia stress kan? Okey, tu saya tak nak bahas, saya tak tahu apa-apa. So kalimah Rahim ialah maksudnya melindungi. Walaupun orang tu tak faham dia sedang dilindungi, walaupun dalam keadaan dia tak deserve untuk dilindungi, dia still dilindungi. Contoh, baby tu dia sepak, bukan main kuat lagi. Masihkah rahim pecah, ataupun adakah rahim pecah, ataupun masihkah dia melindungi? Dia melindungi. Waktu mak terjatuh, kadang-kadang rahim tu dia menyebabkan dia ada moment yang sifatnya melembutkan daripada rasa jatuh tu. Dia tak rasa sangat. Mungkin dia akan kacau sikit sebab dia goncang ke apa ke, tapi dia tidak ganggu sangat sebab dia dalam rahim. So kalimah ini difahami dalam bahasa Arab, which is kalimah yang sama dengan bahasa Arab, untuk gambarkan kelembutan, dan juga rahmah ialah kelembutan ataupun kasih sayang sifat yang raqqa, iaitu sifatnya penuh dengan satu raqqa, kelembutan. Yang kedua ialah perlindungan, maksudnya kasih sayang sifatnya melindungi sesuatu. So bila kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah tengah bagi tahu yang kamu nak kenal aku, benda pertama kamu kenal aku ialah aku ni lah Tuhan yang menyayangi dan mencintai kamu.
sayang kat kamu, buat setiap tindakan yang datang kat kita, takdir itu, layer dan lapis dia ialah sebuah kelembutan dan sebuah pelindungan. Tak ke bila kita baca surah Al-Fatihah, kalau kita faham benda ni, so kita baru dapat takdir buruk sekali kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Oh, takdir itu sebenarnya tengah lindung aku daripada sesuatu yang aku tak faham. Sudah terus dapat jawapan kalau kita baca dengan mindful dan kalau kita baca dengan kita mengerti. So Ar-Rahman Ar-Rahim, dia datang daripada wazan yang berbeza. Wazan ni ialah kita panggil sebagai pattern dalam kalimah verb bahasa Arab. So kalimah bahasa Arab, dia boleh dipecah-pecahkan hingga membentuk kualiti tertentu. So antaranya ialah kalimah rahmah, dia boleh jadi bentuk rahman, dia boleh jadi bentuk rahim. Contohnya macam bila orang tu marah sangat, kita panggil sebagai ghadban, marah betul, ataupun jawaan dan sebagainya. So kalimah-kalimah ni untuk gambarkan dia intense. Pertama dia intense. Intensity dia sangat-sangat dahsyat. So kalau kita sebut kalimah marah, ghadab, kalau kita sebut ghadban, maksud dia sangat-sangat marah, jangan kacau dia. Macam contoh dalam Quran, Allah bagi tahu bila Nabi Musa AS turun daripada gunung, dapat wahyu, nampak dia punya semua orang-orang daripada kalangan Bani Israel sudah menyembah lembu betina, Al-Baqarah, warna emas. Perasaannya waktu itu ialah ghadban asifah. Marah, sangat-sangat marah, sampai level dia ada potential untuk mencederakan orang. Basically, dia pembuat. Baginda alaihissalam, bukan mencederakan, tapi dia pegang janggut, baginda pegang janggut Nabi Harun, yang pegang kepala Nabi Harun alaihissalam. Saya tak boleh bayang orang Arab dia macam mana dia pegang kan. Tapi mereka bukan orang Arab. Macam ni. Depan orang semua bergaduh. So kalau kita kata Nabi-Nabi boleh lah tak bergaduh, tenang, tak. Nabi Musa kita akan nampak antara tokoh yang memaparkan sensitivity manusia. Sebab tu ceritanya paling banyak dalam Al-Quran. Sebab kita semua boleh relate. Ada cerita yang kita kadang-kadang kita ambil masa nak relate. Contoh Nabi Nuh AS 950 tahun, hujung tu baru sedih, baru tak okey kan. Ataupun Nabi Ayyub AS, sakit belasan tahun. Sebut apa? Aku disentuh oleh derita. Kalau kita, ya Allah apa ni? Macam maksud nak kata macam kita tak boleh lah. Hari kedua baru. So ada kisah-kisah para anbiya yang sifatnya lah dia naikkan stage kita, iman kita untuk sampai ke level tu. Tapi ada cerita anbiya yang sifatnya lah kita semua membaca, oh ni diri aku, ni diri aku. One of them ialah cerita Nabi Musa AS lah. So Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahman maksudnya kasih sayang sifatnya sangat-sangat dalam. Sebab tu sebahagian para ulama mengatakan Ar-Rahman ialah semua manusia dapat kasih sayang. Firaun dapat kekayaan, dapat harta, buat sesuatu, cause and effect sama. Bukankah itu tanda kasih sayang? Tuan-puan, cause and effect ni dia pattern dia bukan absolutely berdiri sendiri. Contoh, bila saya bercakap, keluar suara dekat situ, dia bagi signal. Yang ni, walaupun disusun oleh manusia untuk make sure dia dapat signal dan sebagainya, dia tidak berdiri sendiri. Dia lah pattern yang Allah izinkan activate anytime, every time. Setiap waktu Allah activate kan. Boleh tak satu waktu tiba-tiba saya nak angkat tangan, walaupun Allah telah ciptakan tangan kita ni, sendi dia ialah kemampuan dia lah bila kita fikir nak angkat tangan, kita mampu untuk angkat. Boleh tak Allah kata tak? Boleh? So setiap saat, even before saat, ialah satu benda yang Allah bagi kasih sayangnya instill pada kita setiap waktu. Orang tu baik ke tak baik? Sebab contohnya kita bangun pagi, kita buka pintu, sekali jadi macam Spiderman waktu mula dapat kuasa. Cabut. Lepas tu kita ambil ubat gigi, kita nak letak dekat berus gigi, kita tekan sikit, habis semua keluar, pecah. Kan cause and effect tu macam, maksud kita tak boleh nak expect apa yang kita buat hasilnya macam mana. Allah bagi pattern tu, dia bukan satu benda yang berdiri sendiri. Allah sentiasa activate untuk kita baca secara fizik, tetapi dia ialah kerana kasih sayang Allah untuk make sure kita boleh hidup dengan baik. So kalau let's say kita bangun pagi, kita tak pasti pun sebenarnya hari ni drive kereta, tekan sikit, laju ke slow. Mampuslah kita. Kita macam merbah dunia kita. Kita macam kata nak bagi signal, tapi sebenarnya activate kiri. Kita bagi kanan,
Kita kanan tengok, dah kiri, sudah terlanggar dan sebagainya. So itulah tanda Ar-Rahman. Maksudnya dari sudut takdir kita, kawasan efek kita, tindakan kita tu semua selari untuk sesiapa saja. Semua orang. Kasih sayangnya untuk semua orang. Ar-Rahman. Dan sifatnya intens. Maksudnya sangat mendalam sampai level kita tak boleh nak faham macam mana Tuhan sayang orang macam ni. Macam mana Tuhan boleh bagi lagi. Macam mana Tuhan bagi ruang lagi. Macam kita rasa macam tak boleh. Tapi Tuhan ni Ar-Rahman. Dia sayang sangat-sangat. So suratul Rahman dia cerita berkaitan dengan ada syurga, ada neraka. So Allah cerita pasal Ar-Rahman ni sebab kenapa kalimah Ar-Rahman digunakan istilah Ar-Rahim? Sebab dia meliputi kepada semua orang. Ar-Rahim daripada wazan fa'il, maksudnya ialah satu benda sifatnya constant. Dia akan stay. Dia stay kat situ. So sebab tu kita boleh terjemahkan, salah satu alternatif terjemahan yang kita boleh fikirkan juga ialah Ar-Rahman ialah dengan nama Allah yang Maha Penyayang, terlalu dalam, sangat-sangat sampai aku tidak mampu fikir. Macam itulah lebih kurang. Ar-Rahim, kasih sayang sifatnya sangat-sangat abadi, tidak pernah dimakan waktu ataupun apa-apa. Maksudnya kita tidak menjadikan kasih sayang tu sifat dia ada waktu tertentu. Sebab tu para sahabat mengatakan Ar-Rahman dan juga para ulama mengatakan Ar-Rahman ialah untuk semua orang, Ar-Rahim untuk orang yang beriman. So dekat sini kita tahu bahawasanya nama-nama Allah ini ada kastanya juga. Kasih sayang kita pun ada kasta. Tak semua orang kita overshare. Ada orang kita memang kita tak tahu dah nak share apa sebab kita dah habis. Semua dah cakap. Even yang akan terfikir esok pun dia dah habis, dah keluar dah. Kita tak tahu nak cakap apa. Memang ada orang macam tu, sayang sangat kat dia. Tapi ada orang yang bukan tak sayang, okey je, cumanya macam kita ada jaga-jaga sikit. So basically kita ada kasta dalam kasih sayang. Dan Allah menunjukkan kasta kasih sayang pada kalimah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. So Ar-Rahman Allah ialah untuk semua orang, termasuk kita. Ar-Rahim untuk yang memilih untuk beriman dan selalu memilih untuk beriman. So moga-moga Allah menjadikan kita dalam kalangan yang mendapat kasih sayang Ar-Rahim. Sebab tu kalau kita tengok ayat-ayat pesan pengampunan Allah Ta'ala, Ghafur, Rahman ke Rahim? Ghafurur Rahim. Ghaffar, Rahman, Rahim. Rahim. Sebab bila Allah sebut pasal nama Allah yang Maha mengampunkan, Allah akan cerita, Allah akan sayang sampai bila-bila, dan Allah akan sayang sifatnya sama. Maksudnya macam ni. Ada orang bila kita buat salah, lepas buat salah, kasih sayang tu akan drop. Ataupun kita akan start balik kat titik awal. Okay lah, kita start balik lah, tak jadi lah, kita start balik. Kan selalu cerita macam tu kan. Kita mula balik. So, waktu mula balik tu, adakah orang tu mula balik? Dia carry the memories. Dia carry the trauma dan sebagainya. Dia akan bawa juga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila orang tu buat silap, salah dan sebagainya, kasih sayang Allah, walaupun kita dah buat salah, Allah masih bagi ruang tu. Sebab tu ada hadis Nabi SAW. Allah kat hadis kursi, iaitu kalaulah hamba-hamba Allah ni tidak buat dosa, maka akan digantikan dengan orang yang lain ataupun bangsa yang lain, manusia yang lain untuk dia hidup dan buat dosa. Itu macam serius lah hadis ni ada. Nanti cari. Hadis sahih. Allah bagi tahu Allah akan gantikan, Allah lagi suka orang yang buat dosa dan mohon ampun. Ada mohon ampun tu. Berbanding orang yang tak buat dosa. Sebab bila buat dosa ni dia ada pengaku. Sebenarnya ayat ni nak bagi tahu macam ni. Sebab Musa kita tak buat dosa. Tapi nak gambarkan salah satu benda yang ada dalam culture kita ialah kadang-kadang kita tak mesra orang buat silap. Maksudnya kita jadi orang yang sifatnya bila dia buat silap buat sekali, dia dah tak boleh hidup langsung kat dunia ni. Mampus dia, memang tak ada jalan langsung. Tapi kalau kita study dalam Al-Quran, sentiasa ada ruang tu, open space. Masih ada. Even Fir'aun. Sebab tu dia bagi ruang banyak. Sebab tu bila kita nampak, saya ulang kali banyak benda ni, iaitu salah satu benda yang ada dalam uslub dakwah dalam Quran ialah Allah selalu menjadikan perjalanan dakwah tu panjang supaya kita meraihkan ego orang yang mendengar. Supaya bila orang tu ada ego, it's okay, dengar dulu, tak terima, tak apa, mula lagi, buat lagi. Nabi Musa AS bila nak jumpa dengan Fir'aun, Allah bagi tahu, Allah ingatkan satu statement yang sangat penting, waqulu qawlan layyina, kata dengan dia, cakap dengan Fir'aun ni cakapan yang sangat lemah lembut. Dan maksud lain, dia masih bapa engkau. Walaupun dia buat salah besar, dia masih bapa engkau. Kau kena respect dia. Dan kau kena raikan ego dia. Bila kita cakap dengan orang,
Bila kita pecahkan ego dia, contohnya kita mulakan, dia buat salah, tapi terus cakap macam, kau ni baju macam ni, contoh. So kita dah rendahkan benda yang menjadi pride dia. Akhirnya dia jadi, boleh jadi dia bukan tolak kerana teguran, tapi dia tolak kerana dia rasa malu. So kita tak nak orang reject the truth, tolak kebenaran kerana dia rasa malu. Kita nak sampai ke fasa yang kalau dia tolak kebenaran kerana kebenaran tu sendiri tak nak. Faham tak? Sebab tu kalau kita tengok arkitype orang Quraisy, kita tak nampak orang Quraisy as satu bentuk. Bila kita study surah-surah yang awal, sebab ni antara surah yang awal juga, Al-Fatihah, kita study Al-Muzammil, Al-Mudaththir, kita akan nampak antara bentuk-bentuk kafir Quraisy ialah dia ada bentuk yang sifatnya macam Abu Lahab. Purely memang jahat. Memang jahat. Benda yang paling elok yang dia ada ialah dia sangat handsome. Dia sangat handsome. Walaupun kita tengok kartun Muhammad tu nampak teruknya muka dia. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab lama menggambarkan riwayat wajah dia, dia dan isteri dia sangat handsome. Isteri dia yang cantik lah. Okay. Handsome dan cantik. Pasangan yang sifatnya macam, oh my god. Dia akan berada di muka majalah sampai bila-bila. Tak tahu kita tengok majalah lagi ke tak. Tapi macam nak katanya, berada kat situ. Elok. Tapi dia memang jahat. Kita ada juga orang yang sifatnya macam, dia jahat kerana dia nampak benda tu sifatnya akan kacau market dia. Akan kacau negara dia. Akan kacau behavior dia. Akan kacau dia punya culture. Orang macam ni ialah Abu Jahal. Abu Jahal, nama sebenarnya Abu Hakam. Bapa bijaksana. Digelar selepas daripada dia menolak berkali-kali sampai dah puncak dipanggil sebagai Abu Jahal. Sebab kita macam fikir, Abu Lahab Abu Jahal ke? Dia ni Abu Hakam ke Abu Jahal ni? Macam tu. Nama tu kekal. Abu Hakam ialah orang yang sangat bijaksana sebab dia sudah masuk dekat dalam parlimen Mekah ketika usianya bawah 40 tahun. Orang yang masuk kat parlimen Mekah biasanya sekitar 40 tahun ke atas. Tapi dia masuk usia muda sebab dia memang pandai. Dia tolak sebab dia akan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga agama ini akan kacau banyak jenis road dan juga bisnes bla bla bla. Dia tolak sebab tu. Dia tolak kebenaran ke tak? Dia tolak sebab ego. Sebab tu ada doa untuk Abu Jahal sebenarnya, untuk dia masuk Islam juga. Nabi ada doa, hopefully dia boleh masuk Islam, tapi dia tak masuk. Yang ketiga, ada orang yang jahat macam Al-Walid bin Mughirah. Jahat, sifat dia lah jahat kerana dia cari ni nak buat untung kat mana je. Dia ialah orang yang digambarkan kadang-kadang dengar juga Quran diam-diam. So dia akui itu kebenaran, dia terima, dan dia juga orang yang menjadi kepala dalam kempen untuk lawan Muhammad SAW. Kenapa dia jadi kempen? Sebab bila orang kata dia ni gila, dia cakap, pernah ke kita jumpa dia gila? Kata, kau ni tak payahlah fikir sangat. Dah kita nak jadi kempen membunuh karakter, letak je lah apa-apa karakter, jatuhkan dia. No. Tak logik. Dia tak macam tu. Betul orang cakap, dia ni penyair. Pernah ke kau nampak belajar syair? Mana ada. So dia tolak banyak jenis argument sampai akhirnya dia kata, yang paling okey kalau kau nak bagi pun namanya ialah ahli sihir. Sebab dia kata ahli sihir je ada kuasa boleh pisahkan orang. Kan kita ada sihir pemisah. Kalau kahwin pisah kan. So bila Nabi SAW kata seorang Islam, so dia akan meninggalkan kan. So dia kata macam ahli sihir lah tu. So baru dia gunakan dia punya konsep hujah yang bermasalah tu. So itu ialah Al-Walid. So kitab yang berbeza. So setiap orang yang menolak tu dia berbeza-beza lah. So Ar-Rahim ni, Ar-Rahman Ar-Rahim, intense. Satu lagi masuk selain pada mata intense, dia juga akan habis sementara. Contohnya macam bila kita sebut Ghadban, marah yang sangat-sangat, dia akan habis kan. So salah satu nama Allah Ar-Rahman, maksudnya dia akan berada di dunia sahaja. Iaitu Allah akan tunjukkan kasih sayangnya so habis mungkin, intense, so baik-baiknya sampai kita macam, dah lah ya Allah, janganlah bagi lagi macam tu kan. Kita akan fikir gitu. Tapi Allah akan bagi. Allah akan stop dekat hari akhirat. Itu hari akhirat is a big deal lah untuk kita. Benda tu besar.
Dia ialah satu penukaran dan menunjukkan Allah SWT ialah Allah yang kata, hari ini aku ialah akan bersikap dengan Ar-Rahim sahaja. Rahim constant, yang tetap untuk orang-orang yang memilih untuk beriman. Okey, kita selesai untuk ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ayat kedua.